Umar seorang yang tak boleh terima kematian Nabi, sehingga dia keluarkan pedang. Siapa kata Nabi wafat, aku pancung dia. Tapi dia ditenteramkan oleh Abu Bakar. Dengan Nabi Abu Bakar baca ayat dia kan? Nabi-Nabi terdahulu pun mati. Jadi mati itu ialah benda pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi Abu Bakar pun sedih banyak, dan dia tiap-tiap hari mai menziarahi makam Nabi. Sehingga akhirnya satu hari dia tertidur di makam Nabi. Sayyidina Umar mai dan kejut dia supaya bangun, tidur ni. Dia kata, kenapa engkau kejutkan aku? Kenapa lah Amai kejutkan aku? Kalau kita lah Amai potong setima kan, tengah duk tidur sedap, tengah duk mimpi apa tak lah. Tapi rupanya Abu Bakar kata, aku tengah bermimpi bertemu Nabi dalam syurga. Mimpi Sayyidina Abu Bakar bukan mimpi Pak Bakar kan. Sayyidina Abu Bakar orang yang Nabi jamin dah untuk syurga. Kalau ditimbang amalan seluruh manusia atas muka bumi ni, Nabi kita tak boleh lawan iman Abu Bakar. Punya hebatnya. Dia temu Nabi dalam syurga, dalam mimpi dia lah. Mimpi Nabi duk panggil ummati, ummati, ummati. Bukan panggil ahli syurga, panggil minta ke Allah, panggil ahli neraka, supaya dapat juga supaya Allah bagi apa? Bagi masuk syurga. Ummati, ummati, ummati. Supaya Allah lepaskan mereka yang ada dalam syurga itu masuk. Maka Abu Bakar kata, dengar suara Qabil tu, aku terima. Maksud dia tu, makna dia ahli syurga pun ada lagi yang akan diselamatkan dan dimasukkan semula ke dalam. Ahli neraka pun ada yang akan diselamatkan dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu rahimnya, kasihnya Allah kepada umatnya. Baik. Jadi malam ni kita tengok masih di bawah tajuk tentang ziarah kubur, keharusan perempuan menziarahi kubur. Dan kan Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku dulu pernah menghalang kamu daripada ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah. Maksudnya ada hukum yang al-murunah, maksudnya hukum ni Nabi dulu kata tak boleh pergi, kerana Nabi bimbang nanti jadi perangai macam orang jahiliah. Tapi bila dah orang ni semakin tahu menerima adab, sudah berilmu dan tahu adab-adab kubur, maka syariat kemudian membenarkannya. Jadi maknanya perempuan pun boleh pergi kubur dengan tidak melakukan benda-benda yang bertentangan seperti perangai jahiliah, meratak, merong dan sebagainya. Baik. Jadi kita perlu tahu tu pendapat ulama. Pendapat ulama Imam Ibn Hafiz Al-Hafiz Ibn Al-Arabi tahun 543 Hijrah, ketika memberi pandangan dalam perkara ini berkata, ia benar, adalah Nabi SAW membolehkan menziarahi kubur untuk lelaki dan perempuan. Kata Ibn Arabi, benar, betul ya. Nabi dah membenarkan ziarah kubur ini juga bukan untuk lelaki saja, untuk perempuan. Maka jika ada sebahagian yang menganggapnya, dia kata makruh perempuan itu ziarah kubur, maka hal ini yang ada sebahagian kata makruh ni, kata pasal kemampuan perempuan untuk bersikap tabah dan sabar sewaktu berada di kubur, atau kerana penampilannya yang tidak menggunakan hijab untuk menutup auratnya dengan sempurna. Jadi itu yang kata makruh tu. Makruh lagi pi ketika jenazah suami nak turun tu, dia qiyau ke apa ke kan. Tapi perempuan bila suami mati, dia tak boleh pergi kubur kan. Anda tahu tu, dia sudah dalam iddah dah.
Perempuan yang kematian suami tak boleh pergi kubur. Jadi yang Nabi dia duduklah iddah lah, dia tengok dekat buat dia sudah iddah lah, iddah ni tak boleh keluar lah kan. Bukan tak boleh, ada larangan dia lah kan. Tapi kalau kerja ke takkan nak duk tak pergi kerja kan. Baik. Tapi dalam soalan ziarah kubur ni baru mati ya terzahir kan. Baik. Jadi kata Ibn Arabi kata kerana makruh ni kerana lemahnya perempuan untuk bersikap tabah dan sabar sewaktu berada di kubur. Laki mungkinlah dia tengoklah bini duk Allah sedih zat kan, 3 bulan nitik air mata lah, lepas tu nitik air liur lah kan. Baik, jadi dia boleh menikah lain lah kan. Benda tu mungkin dia fikir aku tu kan. Sebab ada Imam Nawawi tak menikah, Imam mana yang ini bini dia mati, esok dia menikah. Dia kata aku tidak boleh hidup dalam keadaan tak ada isteri lah, betul dah. Jadi maknanya suami tak ada iddah lah. Kalau kata nak nikah esok boleh menikah. Tapi takkan orang buih galak tak ada kan. Kubur duk merah lagi menikah. Baik. Jadi ataupun dia kata kerana mungkin perempuan tu penampilannya tidak menggunakan hijab, tak menutup auratnya dengan sempurna. Baik. Jadi maka menurut sebahagian fuqaha ahli fiqh kata hadis yang melarang perempuan menziarahi kubur adalah kerana perempuan selalu lemah, kurang sabar. Kata ulama fiqh, kerana menyebabkan mereka nanti boleh menangis, menjerit-jerit dan merong-rong. An-nihayah ni yang dilarang. Nahai itu aku larang tu daripada perkataan, maksudnya kan, larang sebab dia sambil menampar pipinya macam jahilah, mengoyak-ngoyak pakaian berputus asa dan melakukan perbuatan-perbuatan jahiliah lain di kubur. Sebab itu Nabi pun nahaitu an ziyarat kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. So di peringkat awal tu berita aku larang, tapi fazuruha, maka tapi pada maknanya hukum ni dah ditarik baliklah. Maksudnya perempuan pun boleh pergi ziarah kubur. Sebab alasan kata perempuan pula perempuan cerdik mengaji lah kan. Baik, maka tengok larangan dan jawapan. Bagaimanapun dia tak ada golongan yang melarang perempuan menziarahi kubur. Ada juga. Jadi nak itu yang dipanggil khilaf tu. Ada golongan yang kata tak boleh kubur, perempuan tak boleh pergi kubur. Kena berpedang pegang hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sunan. Ada kitab-kitab yang sunan sittah ni. Tapi kecuali Bukhari dan Muslim. Dalam 4 kitab yang lain, Ibnu Majah, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, ada hadis ni, tapi tak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kalau tak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ni, jadi mana dia ada orang boleh petikai lah. Sebab dalam sunan utama sekali ni ialah Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Abi Daud, semua tu 6. Tapi duduk nombor 1, 2 tu ialah Bukhari, Muslim. Dan kalau disebut pula riwahus syaikhan, diriwayatkan oleh 2 syekh ni, Bukhari, Muslim, orang tak petikai tu lah. Maksudnya seluruh ulama hadis ni orang tak petikai lah kalau ni. Sebab ketelitian mereka tu, maksudnya hadis yang dikumpulkan oleh Bukhari, Muslim tu, itu kira sangat sah dan sangat diterima lah kan. Daripada 600,000 ribu hadis yang ditashih betul-betul hanya sekitar 7,000 tu. Baik. Jadi hadis ni tak ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim, tapi diriwayatkan dalam kitab-kitab sunan yang lain. Apa dia? La'anallahu zawaratil qubur. Allah melaknat
akan wanita-wanita yang menziarahi kubur. Jadi buat yang kata perempuan tak boleh ziarah kubur ni pegang pada hadis ni, tapi hadis ni dalam kajian hadis tak ada dalam Bukhari Muslim. Tapi diriwayatkan oleh imam-imam lain kan. Baik. Jadi para ulama menjawab. Jawapan para ulama terhadap golongan yang berpegang kepada hadis ni saja. La'anallahu zawaratil qubur. Jadi para ulama jawab, ulama hadis jawab, hadis ini sebenarnya telah dimansuhkan. Jadi macam ayat Quran ya lah tuan. Ayat Quran pun masih ada ayat dalam Quran, tapi ayat tu tak pakai hukum dah. Dia tak buang. Jadi kita kena mengaji tu. Kalau kita mana? Ada ayat yang telah dimansuh, telah dinasah dan dimansuhkan, telah digantikan dengan hukum lain. Misalnya hukum yang ada dalam Quran, hukum tentang arak. Qul yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fi'ma ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ayat tu masih ada. Tapi nanya hukum tu tak boleh pakai lah. Ayat tu berbunyi, kamu akan ditanya wahai Muhammad tentang arak dan judi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fi'ma ismun kabirun. Katakanlah bahawa keduanya arak dan judi ni ismun kabir, dosa besar. Tapi hujung ayat tu wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min apa? Qul fima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas. Katakanlah padanya itu arak judi itu ismun, dosa besar, ismun kabir. Tapi Allah tuju sambung wa manafi'u lin-nas. Tapi ada juga manfaat ke orang. Maksudnya arak judi ni kalau asal dulu ni ada agak manfaat. Ada tak? Penin kena abang segerai, senang habis, lupa semua. Tengah-tengah duit tak ada, tikan nombor akaun kena. Kaya kan? Jadi maksudnya ada agak manfaat kan? Judi tu kan? Tapi Allah kata wa ismu ma akbaru min naf'imah. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka orang Arab duk minum lagi lah, ambil atas manfaat tu, akhirnya jadi lagi peristiwa. Maka turunlah ayat innamal qamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Ayat ni pun ada dalam Quran lagi. Ayat ni mansuh. Ayat tak mansuh tadi pun ada lagi. La taqrabu solat wa antum sukara. Ayat yang kata jangan kamu hampiri sembahyang dalam Quran kamu mabuk hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu memahami apa yang kau baca. Ayat tu masih ada, tapi ayat tu tak boleh pakai dah hukum. Jadi ulama kata macam inilah. Ya, hadis yang kata Nabi laknat wanita ziarah kubur ini, kata ulama dia telah dimansuhkan oleh riwayat tentang Sayyidatina Aisyah yang menziarahi kubur saudaranya, seperti yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Sunan Al-Kubra, Imam Abdul Razzaq dalam Musannaf, Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, dan disebutkan dalam hadis-hadis riwayat Imam Muslim. Jadi mana ada ulama kata ayat ni tak pakai dah. Ayat ni sudah dimansuhkan, hadis ni dimansuh dah. Jadi macam ke ayat Quran. Ayat Quran pun ada yang dah dimansuhkan, tapi masih duduk dalam Quran. Jadi perlunya ngaji tu. Kalau tak ngaji kita dah tahu ni dalam ayat tu mansuh lah, dah telah dimansuhkan. Ayat arak masih ada dalam Quran, hak dimansuhkan. Sebagai pasal Allah tak gitu, pasal tak buang. Tu nak bagi kita mengaji. Kalau tidak tak ada apalah. Macam orang tanya Syekh Ahmad Yasin lah, kenapa Allah tak tolong kita ni? Yahudi duk berleluasa. Dia kata Allah berhak kalau nak tolong dia. Allah kata kun fayakun, jadilah. Allah boleh hantar anakkan sekali ya. Tapi apa arti perjuangan? Kalau Allah kata hancurkan Yahudi dengan hancur begitu ya, berarti apa arti kita, apa arti jihad? Mak dia tanya. Tak jawab apa lah. Syekh Ahmad Yasin mati dibom oleh Yahudi dalam suatu serangan di masjid di waktu pagi.
Buta, ulama buta tapi digeruni oleh Yahudi. Maka dia jawab betul lah kat orang Palestin. Ya. Kalau Allah bantu kita, tak ada perjuangan, tak ada mati syahid lah. Ni pasal Allah nak bagi, bukan senang, betul tak? Sebab itu orang Palestin dia tak heran apa? Dia tak heran apa? Sebab kematian adalah mati syahid. Kita mungkin dengar tapi mereka tak minta apa pun. Dia minta kita doa sebab berkata kalau mati itu mati syahid lah, bukan senang. Di negara lain mungkin tak ada mati syahid, tapi di Palestin senang-senang nak dapat mati syahid. Jadi lepas itu apa? Baik. Jadi ulama kata hadis itu telah dimansuhkan. Sebab ada dah riwayat tentang Sayyidatina Aisyah pergi ziarah kubur saudaranya. Itu kita dah tengok lah kan. Dan benda ini pun disebutkan dalam hadis Muslim, hadis yang lebih berautoriti tahu saudara. Mengenai hadis Allah melaknat perempuan-perempuan yang menzahari kubur. Para ulama berpendapat mungkin kan sanad hadisnya tidak kuat. Sebab itu Imam Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadis ini dalam sahih mereka. Hadis ni jadi sanad dia tu an tu tidak kuat, mungkin terputus ke ataupun yang kata lemah ni bukan tak, sebab yang kata hadis ni hadis lah, kecuali hadis tu hadis palsu. Tapi hadis ni mungkin orang lain tak dengar, mungkin dia tu dengar ya. Maka sebab itu dalam hadis ni dipanggil siqah. Siqah ni kira orang yang boleh percaya lah. Jadi macam Imam Nawawi ke Imam yang melakukan, orang kata dia terima riwayat hadis ni. Pipi tengok kawan tu duk panggil ayam mai. Tapi ayam tak tabuk makanan pun. Maka sampai tu daripada kejauhan hanya nak riwayatkan satu hadis, dia tengok tak siqah, patah balik kan. Maksud dia tak tu sampai begitu ulama cek hadis itu, bukan main-main punya nak masukkan dalam Bukhari Muslim pada. Jadi kalau orang duk tikai tu memang orang tu tak mengaji ya. Tak mengaji betapa disiplin ilmu hadis ni sangat syadid lah panggil, sangat ketat. Kita ni mengaji apa yang orang tulis ya. Kan? Orang yang mengaji. Baik. Jadi apa mana dia? Hadis ni tak ada. Mungkin apa tu hadis ni, hadis kata la'anallahu az-zawaratil qubur ni, Allah laknat wanita-wanita penjara kubur ni. Maka kata ulama kan, ulama berpendapat kata hadis ni mungkin sanad hadisnya tidak kuat, kerana mungkin tak ramai yang riwayat dah, sehingga Bukhari dan Muslim pun tak bubuh letakkan hadis ini dalam apa sahih mereka. Jadi mana dah kita pakai kata hadis ini hadis yang telah dimansuhkan. Jadi kita pakai hadis yang tadi ini, Nabi kata kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Aku pernah sekat larang kamu daripada ziarah kubur, tapi sekarang ni ziarahlah. Baik. Jadi Islam itu dipanggil as-sabat wal murunah. Ada benda tak boleh berubah, ada benda boleh berubah. Dan law ni menunjukkan bahawa Islam ni hebatlah. Islam ni al-murunah. Bila main kes-kes zaman law ni, macam isu semayang berjarak apa semua ni, zaman Nabi pun tak ada semayang berjarak aku ni kan? Tapi adalah sandaran qiyas dia, macam buat apa PKP semua ni, semua ada mana? Jadi ada sandarannya. Maka itu dipanggil antum, Nabi kata a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Ada keperluan yang kena ikut semasa. Betul dalam Islam ni dia ada kaedah dipanggil masalih mursalah. Kaedah hukum ni ada kaedah masalih mursalah. Masalih ni maslahat. Ada benda yang lebih bersifat maslahat. Tujuan dia tu, hukum tu dibuat untuk maslahat.
Contohnya kita lah, bila menikah, ya tadi pasal orang dulu menikah senang tak ada online apa semua. Kan? Dia lah ni dia kena online lah apalah semua, dia kena picek darah lah. Itu dipanggil masalih mursalah lah dalam kaedah fiqh. Masalih mursalah, maslahat, untuk tujuan maslahat. Maka benda tu bukan rukun. Tuan-tuan cerai bini, kita orang cerai bini, dia rujuk sendiri pun sah. Tapi dari segi hukum peraturan undang-undang yang dibuat ni tak boleh lah. Sebab aku tu mengajak orang supaya senang-senang gitu lah. Lagi hang tak ingat berapa kali hang cerai apa pula, jenuh. Jadi payah sedar. Jadi lah ni kena ada surat cek darah HIV, kena ada kursus kahwin semua tu. Jadi kalau tak buat tu tak boleh menikah lah. Jadi bukanlah dia jadi rukun. Dia piduk loyak buruk rukun nikah dah apa. Biar tambah tu lagi kursus kahwin lah. Tu orang loyak buruk kan. Ayah kan. Semua ni dipanggil masalih mursalah. Tujuan untuk kemaslahatan. Senang. Cek darah tahu lah. Cuma ada dia tu sayyib kan. Tapi lah tak ada ni, tak ada. Dulu dalam buku nikah dia ada tulis darah ke, janda ke, balu ke, sayyib ke. Darah tu had tak pernah kahwin lagi lah. Sayyib tu pun tak pernah kahwin juga, tapi telah melakukan persetubuhan, zina sebelum kahwin. Kalau janda tu laki mati, janda tu cerai hidup. Kalau balu tu cerai mati, laki mati kan. Kalau sayyib tu tapi lah perkataan tu tak ada lah. Bagus lah, tak tahu lah. Jadi pasal bila dah buat ujian HIV ni, tahulah kata mengandung, kata mengandung mak. Baik. Baguslah tu pun kan. Baik. Jadi tengok renungan Syekh Ibn Taymiyah. Taymiyah ni kira idola kepada golongan Wahabi lah kan. Petak kata depa Wahabi. Tapi kalau kita baca buku-buku semua disebut begitu lah kan. Baik. Syekh Ibn Taymiyah membolehkan menziarahi kubur. Ni daripada Syekh Ibn Taymiyah ni yang menjadi rujukan utama kepada golongan Wahabi ni Ibn Taymiyah lah. Kalau hadis kena tasih Albani pula. Kemudian ulama-ulama moden depa ni Abdullah bin Bas apa semua ni, Syekh Utsaimin apa semua ni. Jadi kalau tu kena berhati-hati juga. Kita beli buku yang ditulis oleh ni depa lah kan. Betul tak? Baik. Sebab lah ni kita bukan terlampau banyaknya aliran-aliran. Jadi Wahabi pun ada universiti dalam ni, universiti Mediu apa? Universiti Islam Madinah ada tu. Tapi lah ni tengok tak tahulah macam mana kan. Tu kira pembawa aliran tu lah. Jadi akhirnya jadi celawu lah. Jadi celawu dia bila sedangkan dalam fiqh dia kata khuruj minal ikhtilaf mustahabun. Kita keluar daripada berselisih ni adalah suatu yang dituntut lah. Jadi kalau nak elak perselisihan macam mana? Maksudnya kena ada ketegasan lah. Kita pakai satu aliran lah. Kecuali benda yang dibenarkan oleh fatwa, tak apalah tu. Sebab yang buat keputusan tu bukan orang macam kita. Orang ahli fatwa boleh membenarkan kita bayar fitrah pakai duit. Itu bukan kita buat keputusan, itu fatwa buat keputusan. Jelas semayang boleh berjarak, tak apalah tu. Itu fatwa buat keputusan. Dan kita kalau bukan fatwa ni Tok Guru duk mengajar, lepas tu kita pula duk jadikan dia fatwa tu, maka celaru lah. Bila celaru ni akibat dia orang awam ni lah yang duk jadi celaru lah, yang duk pecah belah ni. Tu buruk dia. Mereka tak apa, mereka ada hujah dia. Lepas tu mai orang biasa macam kita ni, lepas tu akhirnya menghukum. Kerja besar banyak lagi daripada duk fikir, duk hukum, duk berlaga, duk berkelahi bab-bab khilaf. Malah tak boleh, mereka ni tak boleh. Jadi
Jadi celaru. Islam tak mahu tu. Sebab tu dia kata khuruj minal khilaf mustahabun, keluar daripada duk tengkak dalam. Sebab itu Imam Syafi'i dia tak mau bertengkak dengan ahli bid'ah ni. Sebab habis masak dia duk kata depa betul itulah kita, maka tak selesai lah. Sebab itu baik. Jadi tengok tu. Baik, ini ditulis oleh ngarang ni, dia ambil bahawa Imam Ibn Taymiyah bukan kata tak bagi ziarah kubur. Maka dalam kitab beberapa mutiara yang bagus lagi indah, atau beberapa pasal yang penting lagi mudah, karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Kita ni kalau di Nusantara ni Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni hak tulis kitab tu lah. Dia lagi lama duduk Mekah, mati pun di Mekah. Kitab Penawar Hati yang kita duduk mengaji tu, pondok tu, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili lah. Penawar hati, senjata Tok Haji Tok Lebay. Kalau pondok ni mengaji tu lah, bab zikir, bab apa ni, dia susun. Nak kira dia bukannya orang macam kita, qadam penuntut ilmu di Makkahul Mukarramah, betul dia tu. Zaman mazhab boleh. Zaman mazhab minggu ni okey, imam mazhab Syafi'i baca khutbah, kita ikut mazhab Syafi'i. Minggu depan Maliki, Hanafi, Hambali. Tapi bila mai jadi penguasaan oleh Bani Saud, menguasai pemerintahan, merampas kuasa, menggulingkan Osmaniyah, dan dia bergabung pula dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab, maka habislah, tak benar lah, tinggal satu aliran lah. Jadi tak apalah dah, dia jadi satu mazhab di sana, tak apalah. Tapi bila tempat orang kita ni yang sudah sebati dengan satu aliran Syafi'i ni, dan kita pun tak mengaji yang lain, ada kitab kita tu ulama-ulama muktabar dulu tulis pun semua satu aliran ni. Pasal apa? Pasal tahu kata penin banyak aliran ni. Penin jadi serabut, jadi banyak. Padahal tengok tu, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, bolehkah kita petikai ilmu dia? Duduk Mekah berapa puluh tahun, mati pun di sana. Dan ada lagi keturunan yang saya sebut dulu ni. Di Masjid Nabawi ada seorang Indonesia yang akan baca kitab di sana. Kira bukan senang orang Melayu nak baca kitab di Mekah, Masjidil Haram, kalau bukan ulama besar orang tak nak bagi Tapi di Madinah ada. Saya pergi cari. Dia ada tempat dia. Tapi lepas sembahyang lagi dia menjerit-jerit hilang tu. Dia sebelum sembahyang tu bagi bersalam tu dia hilang tu, dia tak ada tempat nak sembahyang tu. Hilang pil tu. Ini keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Saya tanya orang lah kan. Maka tu. Baik. Bermula ziarah kubur itu adalah sunat dengan ijma'. Kalau kita Al-Mughni Muqtad ni, bermula kata Syekh Abdul Qadir rakamkan kata ni, bermula ziarah kubur itu sunat dengan ijma'. Ijma' ialah kesepakatan ulama. Di ijma' sini mungkinlah ijma' maksudnya Al-Mughni Muqtad ni. Mughni ni kitab mazhab Syafi'i, Syekh Khatib Syarbini ni. Maknanya ijma' ulama Syafi'i kan, bahawa ziarah kubur tu sunat. Sebab ada hadis Nabi, fazurul qubur wa innahu yumahhisal maut. Bila kita ziarahlah kubur, dia tak abang kata laki pilah kubur. Ayat tu umum. Jadi kata fazurul qubur wa innahu yumahhisal maut. Ziarahlah kubur kerana dia akan mengingatkan kita kepada mati. Jadi disuruh kita pergi ziarah kubur tu, hantar orang ke perkuburan tu, baca talqin, dengar tu, supaya kita juga rasa itu masuk dalam kubur pun kita kata wa inna bikum lahiqun, kami juga akan menyusul kamu nanti. Jadi bila kita teringat ada kita pun nak mati, bila pun Tuhan boleh panggil balik, maka kita pun taklah duk fikir nak haloba tamak dunia ni kan, ambil untuk keperluan tu, jadi hamba dunia apa yang tak dan
duk kira pulun kerja sampai malam pun tak ada nak main sembahyang, sampai tak ada nak duduk dalam majlis ilmu. Maka pulun sehari semalam 24 jam untuk sembahyang 4,5 jam pun tak boleh. Jadi ahli dunia jadi bila kita pergi kubur ni, kita pun teringat aku pun nak mati. Tambah pula bila kita pergi ziarah kubur orang yang mati pun muda lagi, kawan kita duduk elok-elok, tak tahu pergi mati pula kan. Maka kita pun akan rasa baik. Bermula ziarah kubur itu sunat dengan ijma'. Kuntu nahaitum an ziyaratil qubur fazuruha, riwayat Muslim. Hadis yang kita pakai ni, aku Nabi kata dahulu telah melarang kamu daripada menziarahi kubur, tapi lah ni ziarahlah oleh kamu akan kubur. Hadis ni hadis riwayat oleh Muslim. Berkata Ibn Taymiyah, sesungguhnya telah mengizinkan oleh Nabi pada menziarahinya, kemudian melarang, kemudian daripada melarang ia padanya. Jadi Ibn Taymiyah berkata Nabi izin setelah dulu dia melarang, dan mentaklil, memberi sebab ia akan dia dengan bahawasanya memperingatkan ia akan mati dan akan negeri akhirat. Baik. Jadi apa kata Ibn Taymiyah dalam kitabnya Faidul Qadir kan, layan muka surat 55, ada semua pengarang ni semua. Jadi kita boleh jadikan dalil ni. Ibn Taymiyah berkata dalam kitab dia macam ni. Jadi janganlah duk sikit-sikit Ibn Taymiyah pun duk memperguna duk sedangkan tak sebegitu kan. Ibn Taymiyah tak kata sampai macam tu kan. Baik. Jadi habis tajuk tu. Bab ke-12 pula kita ambil sikit. Pakaian dan adat. Ada benda dalam Islam ni, dalam bab hukum pun dipanggil uruf. Uruf ni benda adat lah. Kita pakai baju Melayu, takkan tak Islam kot. Baju ni bukan baju Islam, ni baju Melayu. Tapi takkan baju ni tak Islam kot. Benar? Betul lah. Kita dah pasal pakai baju Melayu. Benar? Jadi kita tak pakai sorban lah, kita kata tak pakai sorban ke, tak pakai Islam tu bukan duk tang pakaian tu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah bukan nak lihat kepada innallaha la ila amwalikum, Allah tak ila suwarikum wa amwalikum, Allah tak lihat kepada rupa kamu dan harta kamu. Walakin yanzuru qulubikum, tapi Allah lihat kepada hati dan amalan tu. Asalkan dalam Islam ni tutup aurat, kaedah dia tutup aurat. Maka Islam membenarkan fashion lah. Maksudnya fashion tak apa, bukan nak salah, tapi tutup aurat. Baik, hukum mengenakan serban. Kita tak pakai serban. Apa ada orang pakai serban? Maka apakah hukum mengenakan serban? Serban ni adalah sunnah Rasulullah SAW secara pasti, secara mutlak memang al-amaim tijanul Arab. Begitu. Serban itu adalah mahkota bagi orang Arab. Jadi kalau orang Majusi dia pakai mahkota lah pun kan, buh atas kepala, buh apa. Orang Arab maka pakai serban. Maka ayat ini pun lebih umum juga. Arab ni Abu Lahab Arab juga kan. Abu Jahal Arab juga. Mereka pun pakai serban juga kan. Tapi tengok. Maka bila Nabi pakai serban, maka tahulah kata itu Islam lah. Mana? Jadi sunnah lah sebab Nabi pakai kan. Maka serban adalah sunnah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan sunnah, dia ada sunnah petunjuk. Maksudnya kena buat. Walaupun tak buat bukanlah haram. Tapi apa dia sunnah petunjuk? Man sarahu ayal khallah ghadan musliman falyuhafiz ala haula'is salawat haitsu yunadi bihinna. Jadi sunnah ni pun ada sunnah yang sunnah lah buat dapat pahala, tapi ada sunnah yang disebut sunnah petunjuk. Memang macam kena buat lah, taklah wajib tapi sangat kena buat. Ada sunnah yang sunnah kalau kamu tak mampu tak buat lah. Kita
Nak simpan janggut tak boleh, kerja polis nak simpan janggut macam mana kan? Ya, simpan janggut, polis simpan janggut tak jadi polis lah kan. Maksudnya gitu. Simpan misai. Walaupun Nabi ada hadis kata a'ful lihya khaliful musyrikin, a'ful lihya wa'ful syawari. Bezalah kamu dengan apa orang musyrik, buanglah misai, simpanlah janggut. Tapi maksudnya ada benda sunnah yang kalau kita tak buat pun bukan nak jadi apa. Tapi ada sunnah yang kena buat. Apa tadi? Nabi kata man sarahu ayal khallah ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i salawat haitsu yunadi bihinna. Siapa yang mau nanti di hari kiamat besok dia akan dihimpunkan, digelar, dipanggil sebagai ghadan musliman, sebagai seorang muslim, maka dia kena jaga semayangnya haitsu yunadi bihinna, di mana dia diseru dengannya. Maksudnya apa? Kena semayang berjamaah. Fa inna Allah syar'a li nabiyyikum sunanul huda. Kerana Allah telah mensyariatkan kepada nabi kamu ni, Muhammad ni, sunanul huda, sunnah petunjuk. Wa annahunna min sunanil huda. Dan sungguhnya sembahyang jemaah itu adalah sunnah petunjuk. Tu. Betul. Tu tak boleh duk buat main-main. Main jemaah tak boleh duk buat main-main. Kalau tak main terus itu, kira memang kacau lah. Tak simpan misai, tak pakai serban. Malah itu tak jadi halangan apa. Malah tapi kalau tak main sembahyang jemaah, ada ciri-ciri dah. Kan? Apa? Maka ayat hadis itu, maka dia kena jaga sembahyang di mana disuruh dengannya. Fa inna asyara al-muslimin wa anna unna min sunnillah. Itu kata Ibnu Mas'ud, walaqad ra'aitu. Kami telah lihat lepas Nabi kata macam ni, tak ada siapa dah berani tuang sembahyang. Maka tak nak siapa berani tuang sembahyang jemaah lah. Tak sembahyang jemaah lah. Sebab Nabi kata apa ada hadis dia, la takhallafu anha, hadis itu panjang. La takhallafu anha ila munafiqun. Tidak meninggalkan sembahyang jemaah ini melainkan orang yang ada ciri-ciri munafik. Wa an ma'lum nifaq, dan memang maklum lah, maklum ni jelas lah maksudnya. Memang kalau saja tak main sembahyang, bukan ada pasal apa. Dia orang Islam tapi duduk dalam taman Celestia ni supaya dia dengar kan. Tok Imam kata, tuan-tuan kata dia marah kan. Tok Imam kata tak marah kan. Ya. Baik. Kok mana apa dia pernah jumpa Tok Imam juga. Jadi masa tu lah nak kata, pasal minggu lepas ada seorang tak boleh istighfar. Dia ada balik. Wali tak boleh istighfar. Terus istighfar dia duk nganga saja. Oi, istighfarlah, saya nak dengar. Doa astagfirullah. Kata kacau kan. Jadi kalau tuan-tuan main sembahyang, kalau tak buta huruf pun mesti boleh hafal ke dia. Betul tak? Pasal apa? Lepas sembahyang kita sebut astagfirullahalazim. Kuat kalau kita baca bagi dengar. Maka tu yang kata zikir ramai-ramai itu tujuannya untuk apa? Untuk mendidik. Tapi jangan sampai kacau orang pula bila mana. Jadi adalah pula mana. Tak apa. Maka yang kita berpegang pada dalil kata boleh itu sebab tujuannya untuk apa? Untuk mendidik. Kalau buta huruf pun sepatutnya buta huruf tak ada zaman ni, dia. Tapi ada lagi lah maksudnya. Tak dia akhirnya bawa abang hang pipi hang semayang kena yang nak jadi wali ni. Dia tak semayang juga. Semayang juga maksudnya ada tak semayang pun dah kan. Tu. Jadi maka kalau orang tu tak main semayang jemaah tanpa ada alasan apa, memang ada ciri-ciri munafik kan. Ma'lumun nifaq. Walaqad ra'aituna, dan kata Ibnu Mulkamid kami lihat yuhada bainar rajulain. Seorang buta dipimpin, sebab dah Nabi kata macam tu. Orang buta, siapa dia orang buta ni? Abdullah Ummi Maktum. Dia pun takut. Dia pun takut kalau nanti dia termasuk kategori orang yang munafik tak main jemaah. Dan kan dia buta. Dia pun kami tengok kata Ibn Mas'ud, dia dipimpin oleh dua orang untuk letak dalam saf. Maka susahlah dia nak main sembahyang. Maka sebab itu dia main jumpa Nabi, dia kata farakhasa, dia minta supaya Nabi bagi rukhsah kat dia. Kan laisa liqa'id yaquduni ila saf. Aku ni tak ada orang nak pimpin main duduk dalam saf. Farakhasa lahu. Maka Nabi pun bagilah rukhsah kat dia, tak apalah.
hang buta nak buat macam mana, siapa nak tolong bawa mai, payahlah. Kalau hari-hari orang nak bawa, payah jadi payah. Bukan. Tapi sebaik saja dia falamma, sebaik saja dia pusing sikitnya kan. Nabi tanya dia, hal tasma'un nida? Hang dengar azan tak? Dia kata, na'am, aku dengar. Maka ajab tak? Maka jawab, hang kena perkenankan ni. Maka ulama kata perkenan ni dua. Satu, hang kena jawab azan. Satu lagi kata ulama, hang kena mai. Tapi kita pakai pendapat kata orang buta susah lah, dia jawab azan cukup lah. Dia wajib jawab juga. Sudah sampai macam tu. Jadi jadi kita kena tolong lah. Kalau sampai tak mai ni, duduk lorong kita kena ketiak-ketiak lah juga. Kena ketiak-ketiak lah juga. Mungkin dia tak mai, tak ada kain ke apa ke, lekat pun tak ada, nanti kan kita boleh bagi peruntukan, bagi kain pelekat ke apa. Sampai kalau tak mai ni ada pasal apa, sampai duduk dalam masyarakat, sampai sembahyang jemaah tak boleh mai. Apa cerita? Anak hidup seorang-seorang ke? Mana? Ang sombong betul mana? Ang ilmu tak ada ke? Ilmu tak ada, tak bolehlah duk biar jahil murakab macam tu. Mana? Kita kalau ta'ati pun tak mau. Kalau kita kata rajulun la yadri, orang yang tak tahu, wa yadri annahu la yadri, tapi dia tahu kata dia tak tahu, tak apa lagi. Fazalika mustarsyidun, orang ni minta ditunjuk, fa'allimu, mainlah mengaji. Yang paling malang ni adalah orang yang apabila sudah ada pengajian ni, tapi dia mensiasat fayudai apa, ada hadis Nabi tu, orang yang ada pengajian tengok jadual kita, tunggu dia hari-hari mengaji, tapi tak main juga, kita nak buat tambah farfidhuh lah. Orang ni kena lempak ke tepi ya, untuk dia istilah lempak, kena pulau dia tengok kawan apa lah, sampai ajak buat. Tapi tak tahulah, mungkin kita pergi ramai-ramai, pergi daerah, tanya orang sakit ke apa, mungkin lah. Kita nak pergi seorang tak ada kekuatan, tentu kita himpun 4-5 orang pergi daerahnya, paksu bawa geng restoran pergi tengok siapa sakit apa, pernah tanya lah. Sampai tak boleh main langsung ni, duduk di sini ni, tak kacau kan. Baik, saya takat pergi daerah surau-surau lah, betul lah, nak pergi mana, maka kita boleh, tuan-tuan boleh buat dalam ruang yang lebih kecil, pergi rumah-rumah dia apa ada masalah apa. Kita kalau seorang kita ada kekuatan, bila ramai-ramai kita pergi macam tabligh tu, jangan baguslah kan, pergi rumah-rumah je lah. Baik, jadi kita berhenti dekat tu. Kita akan jumpa tajuk pakaian dan alat ni pada pertemuan akan datang. 2 minggu lagi. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang silap itu kelemahan, kurangan saya mohon maaf. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruh. Innahu rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Wahdina siratal mustaqim. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.